Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti kitab kita Rahiqul Makhtum, muka surat 18, pemerintahan seluruh tanah Arab. Betul lah di situ. Sebelum ni kita sebut bagaimana pertemuan antara anak Abdul Manaf dengan anak Abdul Darwas, adik-beradik, sehinggalah mereka berdamai. Maka anak Abdul Manaf mereka ambil urusan untuk mengurus, memberi minum dan makan pada jemaah haji. Adapun sepupu mereka anak Abdul Darwas, mereka mengambil kuasa untuk mengurus Darun Nadwa dan pengawalan kota Mekah. Jadi kita tengoklah macam mana di atas tu mereka buat perbincangan, dapat kata sepakat untuk membahagi-bahagikan tugas. Baik, jadi kita tengok hari ini pemerintahan seluruh tanah Arab. Mana dia politik lah tuan-tuan. Politik ni benda yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Saya sebut kat tuan-tuan, bila sebut politik, makna dia apa? Bagaimana sesuatu kumpulan itu bersepakat nak buat keputusan. Itu maksud dia politik. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Kata pengarang, pemerintahan seluruh tanah Arab sebelum ini telah dinyatakan bagaimana imigrasi puak-puak Qahtaniyah dan Adnaniyah. Ingat, Qahtaniyah ni Arab Tulin. Arab Tulin yang tak bercampur dengan apa-apa. Arab Adnaniyah ni Arab keturunan Nabi Allah Ismail. Dia panggil Arab yang dah bercampur sikit. Sebab Nabi Ibrahim bukan daripada bangsa Arab. Jadi isteri dia tu bangsa Arab, jadi Hajar. Nabi Ibrahim kahwin dengan isteri dia Hajar, dapat anak Nabi Ismail. Nabi Ismail kahwin pula dengan suku Jurhum, bangsa Arab asli. Jadi panggil bangsa Arab Musta'rabah, Arab yang bercampur, sebab Nabi Ibrahim bukan bangsa Arab. Baik, kemudian menyebabkan tanah Arab terbahagi kepada dua kelompok. Puak yang tinggal berdekatan dengan Hirah. Hirah ni di Iraq ni, tempat di Iraq, tunduk kepada Raja Arab Hirah. Sementara yang tinggal di kawasan separuh gurun Syria tertakluk kepada Raja Ghassan. Ghassan ni pun orang Arab juga, Hirah pun Arab juga. Tapi yang duduk di Hirah tu, mereka kena tunduk kepada pemerintahan Parsi. Maksud dia, mereka pemerintah, mereka macam dapat kuasa autonomi je, tapi sebenarnya mereka kena taat pada Parsi. Yang duduk di Syria pula, ataupun puak-puak Ghassan ni puak-puak Arab lah, Ghassaniyah, mereka kena tunduk dan patuh kepada Rom pula. Malah saya sebut sebelum ni dah, bagaimana Parsi dengan Rom menjadikan bangsa Arab ni sebagai benteng. Maknanya sebelum negara mereka kena serang, serang puak ni dulu. Jadi seolah-olah macam jadi apa? Jadi ini jelah kita panggil apa? Macam bahasa kita ni macam jadi orang suruhan lah tuan-tuan. Sebelum negara Parsi diserang, Arab ni pertahankan dulu. Matilah Arab yang taat pada Parsi tu. Arab yang taat pada Rom pula, sebelum Rom diserang, mereka ni lah perisai yang pertama. Baik. Kemudian, seperti sebuah negeri naungan dari segi relatif formal, tetapi ada hak autonomi sepenuhnya bagi penduduk yang tinggal di belakang padang pasir ini. Dia bagi kuasa autonomi lah, tapi kena taat pada yang Hirah dengan Parsi, dan di Puak Ghassan kena taat kepada Rom. Puak ini sebenarnya mempunyai ketua yang dipilih oleh seluruh puak yang membentuk separa kerajaan berasaskan perpaduan kaum dan kepentingan secara kolektif dalam mempertahankan tanah air dan harta. Ada ketua. Itu kita panggil tak dapat pisahkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok orang suku-suku orang asli kan, yang duduk dalam hutan, tak kira lah di mana, hutan Amazon ke, dalam hutan mana-mana lah tuan-tuan, mereka pun ada ketua suku tuan-tuan.
Dia mesti ada ketua, ada penolong. Itulah politik. Maknanya dia bila duduk ia berkumpulan, dia takkan duduk masing-masing. Dia mesti lantik seorang jadi ketua. Itulah naluri manusia, tuan-tuan. Naluri manusia, dia mesti ada ketua dia. Dia jadi ketua ni lah yang akan memutuskan segala keputusan yang berlaku sesama mereka. Kemudian ketua-ketua puak menikmati keistimewaan sebagai diktator, sama seperti raja dan pengikutnya, menumpu ketaatan sepenuh serta mengenepikan kepentingan peribadi demi ketua sama ada perang dan damai. Semua taatlah pada pemimpin untuk menjaga kestabilan sesebuah negara. Diktator ni, tuan-tuan, dia tak semestinya naik macam mana pun. Ada orang dia naik dengan sistem beraja, macam Omar bin Abdul Aziz, dia naik melalui sistem beraja, tapi dia pemimpin yang sangat adil, walaupun dia naik melalui sistem beraja, bukan sistem syura. Ada orang yang naik melalui pilihan raya, macam di Syria tu kan, Bashar al-Assad, dia naik pilihan raya tapi zalim, tuan-tuan. Masa nak pilih itu baiklah, walaupun rakyat yang pilih dia, tapi bila dah duduk di atas, tentera, polis, semua bawah genggaman dia, kadang-kadang dia boleh bertindak kalah diktator. Sama juga, tuan-tuan, orang yang dipilih secara syura. Jadi baik ke tak baik pemimpin tu bergantung pada diri pemimpin tu. Macam mana dia dipilih, tuan-tuan, secara demokrasi ke ataupun sistem yang bagusnya sistem syura lah, syura Islam. Kalau sistem syura Islam ni payahlah nak kata pemimpin yang dipilih itu bermasalah. Macam 4 khalifah tu kan, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, tak ada masalah pasal mereka dipilih melalui sistem syura. Yang ni orang-orang yang pandai beragama, berpolitik, lebih kurang dalam 10 orang, mereka yang pilih pemimpin mana yang paling layak untuk mentadbir negara. Itu sistem syura yang sebenar. Baik, kemudian persaingan antara saudara sepupu untuk berkuasa, maka masing-masing sering mencuba mengatasi kelebihan antara satu dengan yang lain. Jadi dia bersaing walaupun sepupu sepapat. Kalau tuan-tuan baca buku sejarah, seolah-olah macam Bani Umayyah ni bertembung teruk dengan Bani Hashim. Tembung teruk. Bani Umayyah ni itulah dengan Muawiyahnya, Abu Sufyannya, dengan Hindun binti Utbah dia, dengan Bani Hashim. Padahal bila kita baca dalam sejarah, Hashim dengan Umayyah tu adik-beradik je. Adik-beradik. Tapi dia pun bersaing. Siapa yang paling terkenal, siapa yang paling banyak pengaruh di kalangan bangsa Arab. Sebab tu dia pun berebut-rebut. Siapa yang boleh bagi makan kepada jemaah haji dan bagi minum, dia pun nak dapat nama, nak dapat kedudukan, dia pun bersaing. Baik, kemudian misalnya melayani tetamu dengan sifat murah hati, yang itu budaya dia pun, budaya Arab yang baik. Arab yang baik ni dia layan tetamu sebaik yang boleh. Walaupun dia tak beriman pada Allah. Kalau orang yang beriman layan tetamu ni kerana Allah, tapi dia tak beriman, layan ni pasal apa? Supaya dapat satu pandangan respect daripada orang yang lain. Orang datang daripada luar Mekah, bila datang mereka sambut dengan sebaik mungkin, mereka nak respect orang tu. Orang kagum dan respect kat mereka. Tu mereka bersaing tu. Mempamerkan kebijaksanaan, masing-masing tunjuk kebijaksanaan dan kesastriaan, yakni keberanian yang bertujuan semata-mata mengatasi lawan dan menempah nama di kalangan orang ramai, terutamanya para penyair yang lazimnya menjadi juru bicara rasmi pada waktu itu. Masing-masing tunjuk kemahiran. Itu yang Arab dia ada pasar Majaz dengan Zil Ukash dan Majaz. Dia buat apa tu? Dia bersaing syair. Siapa lagi indah syair dia, bersaing. Kemudian ketua-ketua puak dan tuan-tuan hamba mendapat peruntukan khas daripada rampasan perang, seperti satu suku daripada harta rampasan perang. Banyaklah satu suku. Mengikut pilihan sendiri atau mendapatinya ketika pulang, atau bahkan lebihan rampasan yang belum diagih. Jadi seolah-olah harta rampasan perang ni bebas, ketua suku boleh ambil sesuka hati. Dalam Islam, harta rampasan perang dulu haram, tak boleh. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, bila berperang, harta rampasan perang tak boleh ambil. Dia haram hukum dia. Jadi harta rampasan perang tu dia buat apa? Dia berkumpul letak dekat padang pasir, dia akan datang api. Api tu dia berjalan. Dan api tu main makan semua. Hadis sahih disebutkan cerita yang Nabi Yusha' bin Nun tu. Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Nabi Harun alaihi salam cuba untuk membebaskan Palestin, tapi tak berjaya. Jadi Nabi Musa wafat dan Nabi Harun wafat dalam keadaan Palestin belum lagi dibebaskan. Bukan pasal apa? Sebab Bani Israel tu sikap dia yang pengecut dan sifat dia tak taat pada Nabi.
Jadi wafat Nabi Musa, wafat Nabi Harun sebelum dibebaskan Palestin. Masa tu Palestin ditawan oleh puak yang ganas dan kejam. Jabal Barah yang sangat kejam tuan-tuan, badan besar-besar. Katanya kaum Amaliqah. Ini kalau dia bunuh orang, perang, dia bunuh orang, dia ambil tengkorak orang buat minum arak. Itu cara puak-puak ni, badan besar-besar. Jadi orang tak berani lawan dengan puak ni. Sampailah lepas wafat Nabi Musa, naik Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun tu yang teman Nabi Musa cari Khadir tu. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu. Yang Nabi Musa ketika mana Musa berkata kepada temannya tu, waktu cari Nabi Khadir, itulah Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun yang ganti Nabi Musa dan cuba bebaskan Palestin. Masa ni sebelum ni dia tak berani, kali ni dia taat sungguh. Setelah dia sesat di ladang teh tuan-tuan, lama 40 tahun. Masa tu baru sedar tuan-tuan. Bila ada kesedaran, dia cuba bebaskan Palestin. Perang tuan-tuan, perang yang sangat dahsyat. Sampailah apa, tuan-tuan boleh tengok dalam bab amanah, dalam kitab Riyadhus Salihin ada sebut. Jadi apa, tanggungjawab menunaikan amanah. Jadi perang tuan-tuan, matahari nak terbenam. Matahari nak terbenam, asar tak sembahyang lagi. Dia dulu sembahyang dua waktu je. Subuh 2 rakaat, pagi 2 rakaat, dan sebelum terbenam matahari 2 rakaat, 2 waktu je. Kita sembahyang banyak, kita sembahyang 5 waktu. Berapa rakaat tuan-tuan? 17 rakaat. Kita sembahyang banyak. Depa puasa dulu sikit je. Sebulan 3 hari. Hari putih je. Ada riwayat kata depa puasa tak setahun sehari je. Asyura saja. Sebagai ulama kata tak hari putih 13, 14, 15. Kita puasa sebulan penuh. Bukan pasal apa tuan-tuan, pasal kita umat yang terbaik. Kita umat yang paling ramai masuk syurga. Pasal semayang pun banyak, puasa pun banyak. Itu yang 120 saf ahli syurga, 80 saf daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 40 saf umat yang lain. Kita semayang banyak, ibadah banyak. Kita yang paling banyak masuk syurga tuan-tuan. Paling cepat dan paling ramai. Baik, jadi tuan-tuan, matahari nak terbenam lah. Maka ketika inilah matahari berhenti sekejap. Dia sebenarnya bukan matahari berhenti tu. Dia panggil apa? Dalam pandangan kita matahari lah berhenti. Putaran bumi tu berhenti. Yang mana Nabi Yusha' bin Nun berdoa. Nabi Yusha' bin Nun tengok ni tak sembahyang lagi. Asal nak habis dah. Perang tak habis lagi, takkan nak berhenti perang. Maka Nabi Yusha' bin Nun tengok matahari, dia pun sebut, innaki ma'murah, sesungguhnya engkau diperintahkan oleh Allah. Ini bergerak, terbenam dan timbul dan terbenam. Wa ana ma'mur, aku juga diperintahkan oleh Allah. Allahumma bisha alaina, ya Allah tahan matahari untuk kami. Jadi matahari itu tertahan dalam pandangan kita lah. Kalau di sudut sainsnya bumi itulah yang tak rotasi itu berhenti. Jadi sampailah menang baru depa sembahyang. Tak apalah, dipendek ceritanya dalam hadis yang sama. Bila dah menang dapat harta rampasan perang yang sangat banyak. Kaum ni kaya hebat, penuh dengan emas, perak dan sebagainya. Bila dah kumpul tuan-tuan, datang api. Api tu dia bergerak kut padang pasir tuan-tuan. Api besar. Demai api tu dia macam ajaib lah tuan-tuan. Ni kuasa Allah lah. Mai api tu dia berjalan kut padang pasir, dia akan makan seluruh harta rampasan perang. Itu dulu begitu. Tak dibenarkan makan harta rampasan perang. Tapi kali ini bila api tu sampai, api tu patah balik. 3 kali api tu pergi, patah balik. Api tu pergi, patah balik. Maka Nabi Yusha' bin Nun tahu ada yang khianat. Maka Nabi Yusha' bin Nun minta daripada 12 suku Bani Israel, setiap ketua dia setiap ketua kena berbai'ah kepada Nabi Yusha' bin Nun. Setiap ketua suku tu, dia ada 12 suku. Bai'ah ada satu ketua suku tu lekat tangan dia, melekat. Tak boleh angkat. Maka Nabi Yusha' bin Nun kata, dalam kaummu, di kalangan kamu ni, suku kamu ni, ada yang khianat. Semua kena berbai'ah dengan Nabi Yusha' bin Nun. Salam. Bai'ah janji setia lah. Maka ada 2-3 orang yang tangan dia lekat. Maka Nabi Yusha' bin Nun kata, inna fikum la ghulul. Dekat hampa ni ada khianat. Hampa dia buat usuruk harta rampasan perang. Maka dia bawa kepala lembu yang diperbuat daripada emas. Kepala lembu besar tu, buat pada emas ni, harga dia mungkin jutaan lah tuan-tuan. Bar besar tu sekilo lebih. Ni kepala lembu daripada emas solid. Bila letak kepala lembu tu, barulah api tu makan. Kemudian Nabi SAW sebut apa? Harta rampasan perang dahulu diharamkan. Tapi bagi umat Nabi SAW, harta rampasan perang dihalalkan. Termasuklah dulu
dia apa? Tak boleh sembahyang atas bumi. Bumi atas tanah tak boleh sembahyang. Kita atas bumi boleh sembahyang, bersih. Malah bumi juga boleh digunakan untuk bertayamum. Kalau tak ada sembahyang, boleh ambil tayamum daripada bumi kan, debu. Baik tuan-tuan. Kemudian dan dalam Islam tuan-tuan, harta rampasan perang ni kalau dalam Islam dibenarkan, tapi kena ingat harta rampasan perang ni pembahagian dia mengikut Allah dan Rasul. Yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi walir rasul, katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum, bertakwalah pada Allah dan perelokkanlah hubungan sesama kamu. Sebab tu tuan-tuan bila ingat waktu peperangan Hunain kan dapat harta rampasan perang banyak. Nabi tak bagi langsung kat Ansar. Nabi bagi dekat muhajir orang yang baru masuk Islam ketika Fathul Makkah. Sebab itu memang hak memang sebagai pemimpin dia ada hak. Nabi bagi punya banyak, dekat Abbas banyak, dekat Abu Sufyan banyak. Ramai dapat ni, yang baru masuk Islam dapat banyak. Sebab Nabi nak meneguhkan iman mereka. Ansar tak dapat apa langsung. Itu memang boleh. Dia panggil anfal. Jadi dia ada 5 tuan-tuan. Ghanimah, pertama ghanimah dipanggil harta rampasan perang, yang mana diambil daripada musuh melalui jalan perang, dipanggil ghanimah. Yang kedua dipanggil fai, al-fai. Fai ni maksud dia harta rampasan yang dapat daripada orang bukan Islam, bukan melalui perang. Contohnya dia pun nak serang negara Islam, kemudian bila negara Islam nak bertindak balas, dia pun lari tinggalkan harta dia pun. Dia pun nak serang negara Islam macam perang Tabuk. Dia pun nak serang Islam, tapi bila Nabi bergerak ke Tabuk, dia pun lari semua. Jadi bila dapat bukan melalui perang, sepatutnya jadi perang, tapi dia pelari tinggalkan harta dia, jadi harta fai. Tapi samalah pembahagiannya menurut pemimpin tuan-tuan. Kemudian yang ketiga dipanggil sebagai jizyah. Jizyah harta yang kerajaan ambil daripada kafir zimmi di dalam negara Islam. Maksud dia dalam negara Islam ada orang kafir, dan orang kafir ni dia tak tunjuk permusuhan dengan Islam. Macam mana nak tengok dia bermusuh ke tak bermusuh? Tengok dia bermusuh tak dengan syiar-syiar Islam. Contohnya azan. Kalau dia bermusuh dengan syiar Islam tu, kita nak panggil zimmi susah lah. Dia tunjuk kebencian dia. Adakah dia tunjuk kebencian pada syiar Islam yang korban? Dia ada tunjuk tak benda tu kebencian? Ada tunjuk tak kebencian pada apa? Kita buat majlis-majlis agama semua syiar Islam lah apa-apa. Kalau dia tunjuk kebencian, susah kita nak kata zimmi tu. Sebab zimmi ni duduk dalam negara Islam, dia tak tunjuk kepada apa-apa pemusuhan kebencian terhadap Islam dan orang Islam. Jadi depa ni kena tak? Kena lah. Pasal orang Islam dia kena, kita kena zakat. Ataupun zimmi dia kena jizyah, bayar kepada kerajaan. Jizyah bukan banyak pun, lebih kurang kadar zakat lah. Kita bayar zakat, orang Islam depa bayar jizyah. Yang keempat dipanggil sebagai jizyah. Yang keempat dipanggil sebagai naflu ataupun al-anfal. Naflu anfal tu dia sebut tu, harta daripada harta rampasan perang tu pemimpin bagi kepada sesiapa sahaja tahridan al-qital, supaya bagi semangat dia atas Islam. Macam anfal tu lah, Nabi bagi semua kepada orang yang baru masuk Islam. Itu dipanggil naflun al-anfal. Baik, itulah pembahagian harta rampasan perang. Baik, kemudian situasi politik. 3 wilayah Arab yang bersebelahan negara asing mengalami kelemahan yang amat sangat dan serba kekurangan. Penduduk di situ terdiri daripada sama ada tuan ataupun hamba, ataupun raja ataupun rakyat bawahan. Tuan-tuan terutamanya orang asing berhak ke atas setiap kelebihan, sedangkan hamba-hamba tidak memiliki apa-apa kecuali beban yang terpaksa ditanggung. Itulah bila dah dijajah, itulah yang jadi. Jadi penjajah mendapat kesenangan, adapun orang penduduk setempat jadi susah. Dengan lain perkataan, pemerintahan autokratik yang bermahajarela mengakibatkan pencerobohan hak orang bawahan, terbiar dalam kejahilan, penindasan, ketidakadilan, zalim dan menderita hidup. Akhirnya tinggallah mereka teraba-aba dalam kegelapan dan kejahilan. Teruklah tuan-tuan hidup dia. Maksudnya orang yang dizalimi tak ada siapa nak bela. Dia punya raja bersikap diktator, suka hati nak buat apa. Sebab tu tuan-tuan, bila kita dilahirkan di Malaysia ni tuan-tuan, bila kita tengok negara yang lebih teruk tuan-tuan, kita bersyukurlah tuan-tuan, ada negara yang lebih teruk lagi tuan-tuan. Macam kita tengok di Burma, Myanmar, tentera bom mereka tuan-tuan ni. Kita tengok bagaimana di Syria ataupun di Morocco tuan-tuan. Morocco, negara-negara ni tuan-tuan, rakyat dia lebih susah. Morocco susah,
Syria susah, Mesir lagi susah pada kita. Mesir susah. Libya dulu senang, lepas jadi revolusi susah hidup. Iraq dulu senang, lepas depa jatuhkan Saddam, hidup depa susah. Baik, kok mana pun tuan-tuan negara, tapi ada negara yang senang-senang sangat. Palestin di Gaza tu, Gaza sangat susah, ubat nak masuk susah, makanan nak masuk susah, semua susah. Kita duduk, sebab tu kadang-kadang bila kita duduk rasa susah, ada yang lebih susah pada kita tuan-tuan. Kalau rasa senang, kena ingat banyak lagi negara lagi senang pada kita, banyak lagi. Qatar, Dubai, tuan-tuan, negara-negara Eropah lebih senang, Korea tuan-tuan lebih senang pada kita. Baik, kemudian yakni tanah subur yang memberi hasil lumayan hanya dinikmati pemerintah dan mereka yang berkuasa dengan hidup mewah serta tenggelam dalam keseronokan dan kesedapan. Ini pemimpin yang jahat lah. Dia hidup senang, dia hidup mewah, rakyat hidup susah. Jahat lah tuan-tuan. Pemimpin yang baik ni tuan-tuan, dia susah seperti mana rakyat susah. Pemimpin yang baik, tengok macam Umar bin Abdul Aziz waktu berlaku kemarau tuan-tuan, dia suruh dia punya pengawal ambil gandum, tebar di atas bukit. Gandum bila datang angin tebar. Pasal apa? Umar bin Abdul Aziz kata apa? Aku risau kok nanti ada burung yang mati kelaparan, nanti depa dakwa aku di hadapan Allah. Jangan kata orang, burung pun risau. Sayyidina Umar radhiyallahu an kan dia jalan waktu malam. Kita pun tahu yang dia tengok orang perempuan yang masak batu tu kan, batu. Anak dia menangis. Bila anak dia bangun menangis, mak dia kata nantilah siaplah masak ni. Anak dia pun tertidur tuan-tuan. Nanti bangun nangis, mak dia kata nanti masaklah ni. Sayyidina Umar masa tu dia sendiri yang pergi. Yalah sebab rakyat kan ramai tuan-tuan. Rakyat zaman Sayyidina Umar, Islam dah jadi kuasa nombor 1 dunia. Sebab zaman Sayyidina Umar jatuhnya Rom dan Parsi. Dan Sayyidina Umar umat Nabi SAW yang pertama membebaskan Baitul Maqdis. Dia yang pertama. Jadi ramai tuan-tuan. Kadang-kadang yang susah ni, mereka datang bukan dalam Madinah, daripada luar datang ke Madinah nak minta tolong. Mereka datang nak jumpa Amirul Mukminin. Itu Sayyidina Umar jalan malam-malam. Tak pernah pemimpin buat, dia buat. Dia buat jalan malam, dia jalan. Dia takut kut ada yang susah. Bila dia jumpa orang lagu tu tuan-tuan, Sayyidina Umar sendiri yang pergi kan. Pergi ke mana? Pergi ke Baitul Mal, tanggung gandum, bawa sampai ke rumah perempuan tu. Ada pembantu Sayyidina Umar kata, tak apa, biar kami yang angkat ya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar kata, adakah engkau akan menyelamatkan aku daripada api neraka? Sayyidina Umar yang tanggung sendiri tu, bawa sampai rumah perempuan tu. Sayyidina Umar yang masak, Sayyidina Umar yang tiup api tu sampai berdebu muka Sayyidina Umar nak nyalakan api. Sayyidina Umar yang masak gandum yang dibawa tu. Kemudian tuan-tuan dah masak semua, maka perempuan tu kata, engkau lebih baik daripada Amirul Mukminin. Dan itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuan-tuan itu orang yang sangat-sangat prihatin. Itu Sayyidina Umar yang pakaian Sayyidina Umar ni tak kurang 10 tampai tak kurang pakaian dia. Tampai sendiri, bukan bini dia tampai sendiri. Tak kurang, tampai baju dia 10. Ketika Hurmuzan yang ditawan, raja satu orang Parsi yang ditawan tu kan, pemimpin Parsi ditawan, bawa ke Madinah. Hurmuzan ni nak jumpa Sayyidina Umar. Mana Sayyidina Umar? Cari tak jumpa. Kat rumah tak ada, sana tak ada, cari. Rupanya tidur di bawah pohon kurma. Tidur seorang-seorang, tak ada pengawal yang jaga tuan-tuan. Pengawal tak ada siapa jaga. Terkejut Hurmuzan tuan-tuan. Pemimpin ni tuan-tuan, kalau dia zalim, dia jahat. Kalau tak ada pengawal itu boleh jadi orang katuk tuan-tuan. Orang geram. Orang katuk, kalau orang tak suka orang katuk. Boleh jadi orang ambil tauk dalam parit ni, orang tak suka. Tapi Sayyidina Umar orang suka. Itu yang bila terkejut Hurmuzan tengok Sayyidina Umar tidur seorang-seorang di atas pelepah tamar. Bila Sayyidina Umar bangun, berbirat. Badan itu berbirat kerana pelepah tamar tu. Bangun. Dia Hurmuzan tengok, Hurmuzan kemudian dia masuk Islam. Hurmuzan tengok ni dia dia sangat kagum lah. Sangat kagum dengan Sayyidina Umar. Kemudian dia sebut apa? Sampai orang buat nasyid, Rashid Masyari Al-Afasi kena buat nasyid tu. Tentang Sayyidina Umar tu. Adalta hakamta adalta fanimta rasikhal bal. Mana dia apa? Hakamta adalta fanimta rasikhal bal. Itu yang kata-kata Hurmuzan. Mana apa? Kamu telah memerintah, kamu telah berlaku adil, dan kamu tidur rasikhal bal, hati tenang dan tenteram. Rakyat semua sayang. Tak ada nak mohon rakyat. Rakyat suka.
Senang tuan-tuan. Tapi kalau pemimpin yang ada kat dunia ni sekarang, tak kira lah negara mana pun tuan-tuan, agak-agak dia kalau dia tak ada pengawai lah tuan. Dia tak ada pengawai, tidur bawah pokok. Saya tak tahu dia selamat ke tak selamat. Tapi Sayyidina Umar orang sayang dia. Hebat, adil tuan-tuan. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Baik. Jadi tuan-tuan, adil Sayyidina Umar tu pun tuan-tuan, bila Sayyidina Umar wafat, hidup susah sungguh Sayyidina Umar ni. Memang tak mewah tuan-tuan. Hidup dia tak mewah, hidup zuhud sungguh. Kalau ada kelebihan, dia ada je gaji daripada kerajaan, tapi daripada kerajaan negara, tapi banyak digunakan untuk dapat sedekah balik. Macam Nabi SAW, Nabi kaya je. Nabi mendapat 1/25 daripada harta negara ataupun rampasan perang. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wal ibnis sabil. Ayat Quran kan. Maksud dia harta rampasan perang 1/5 bagi pada Allah dan Rasul. Lagi 4/5 baru bagi pada orang yang perang. Tapi Nabi juga ada hak kalau nak bagi kat orang lah. Tapi asalnya macam tu. Harta rampasan perang 4/5 untuk orang yang berperang. 1/5 bagi kepada apa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian keluarga Nabi SAW. Kemudian anak yatim, fakir miskin, dan orang yang terputus dalam perjalanan, Ibnu Sabil. Maksud dia daripada 1/5 bahagi 5, Nabi dapat 1/25. Maknanya dia kata, bila dapat harta negara banyaklah Nabi dapat. Nabi kaya, sebab tu Nabi boleh infak. Nabi masa Hajjatul Wada' tu, Nabi buat apa? Nabi sembelih unta 100. Mahal tu, unta 100. Nabi korban 100. Nabi potong, Nabi sembelih dengan tangan Nabi 66 Nabi sembelih dengan tangan Nabi. Lagi 34 Nabi serahkan pada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nabi banyak duit, tapi Nabi hidup macam orang miskin. Pasal apa? Duit banyak tu Nabi infak balik. Dan Nabi SAW pernah dapat harta emas. Lepas habis sembahyang asar, Nabi dapat harta emas. Itu memang harta untuk Nabi, yang dia dapat daripada 1/25 tu. Nabi tak hidup mewah, dapat je satu emas tu. Habis sembahyang asar, Nabi terus bergegas ke rumah. Bangun bergegas sampai sahabat semua terkejut. Fafazi'a. Semua sahabat Nabi terkejut. Ada apa ni? Lepas bagi salam, Nabi terus bergegas masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi keluar, sahabat Nabi semua terpegun tengok Nabi. Ada apa? Sebab Nabi sangat cepat. Maka Nabi tengok sahabat Nabi semua terkejut. Nabi pun kata, tak, aku dapat tibrin. Tibrin ni apa? Seketul emas lah, yang mana aku rasa tak senang selagi belum dibahagi-bahagikan kepada fakir miskin. Maknanya Nabi tu kaya, tapi Nabi pilih hidup macam fakir miskin. Kekayaan itu Nabi bagi pada orang yang memerlukan. Itu pun Sayyidina Umar tuan-tuan, bila dia meninggal dunia tuan-tuan, ada sahabat yang mimpi jumpa dia. Sahabat mimpi jumpa Sayyidina Umar. Tengok Sayyidina Umar berpeluh, muka pucat berpeluh. Kata, kenapa denganmu wahai Umar? Aku baru habis dihisap urusan umat Muhammad. Bayangkan tuan-tuan, seadil Umar tu, sahabat Nabi, adil, hidup susah, tak bermewah-mewah. Dia berpeluh-peluh tuan-tuan, dihisap urusan umat Muhammad SAW. Bagaimana tuan-tuan? Mana-mana yang diberi kuasa tuan-tuan, tiba-tiba hidup bersenang lenang, rakyat bawah susah. Nak jawab apa di akhirat? Susah tuan-tuan. Saya tak tahulah. Sehebat Sayyidina Umar tu pun lepas, tapi dalam keadaan yang menggerunkan. Semua orang akan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jadi pemimpin, fikir boleh ke tak boleh. Tuan-tuan nak cover semua. Bukan sibuk nak bermewah, sibuk nak memberi manfaat bagi orang yang di bawah. Itu hebat tuan-tuan. Sebab tu bukan semua orang boleh jadi pemimpin tuan-tuan. Bukan semua. Sebab tu Nabi tak pernah lantik Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ni antara orang yang awal masuk Islam, sahabat Nabi yang sangat zuhud, tapi Nabi tak lantik dia jadi pemimpin. Pasal dia bukan jiwa pemimpin. Sampai dia heran bila Nabi tak lantik dia. Nabi kata tak, innaha amanah, ni jawatan ni amanah. Wastatakunu nadamah yaumal qiyamah, akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang ambil dengan haknya. Dia ingat hadis ni fikir panjang. Ada jiwa pemimpin tak? Ada orang dia memang ada jiwa pemimpin. Pegang masjid hidup macam tu. Tuan-tuan pegang syarikat hidup. Memang jiwa pemimpin. Kalau guru besar, pengetua kan, kalau dia jiwa pemimpin, dia pergi sekolah mana semua hebat. Ada.
Dia memang jiwa pemimpin betul. Itu kalau jadi Perdana Menteri tu, Malaysia pun boleh naik. Ada setengah orang bila jadi guru besar ke pengetua, tapi sekolah tu dia lagi lingkup tuan-tuan. Ada lagi lingkup lagi. Mana nak elok Sepatutnya bila ada masalah kena selesai, panggil cikgu bincang. Ini tak bincang, ada masalah panggil cikgu, kutuk cikgu tu. Bila nak selesai? Duk hang kutuk aku kutuk hang. Dia patutnya panggil jadi penyelesaian. Ni gosip sana, gosip sini, berpuak-puak dalam sekolah. Mana nak maju punya lagu tu? Benda semua kena straight. Kalau betul yang bagi tahu, apa benda yang tak kena. Baik. Saya ingat dulu tuan-tuan, saya lupa satu orang putih. Ini memang jiwa pemimpin betul. Dia ni tuan-tuan pergi mana-mana syarikat, tuan-tuan boleh baca cerita, tapi lupa dia, nama dia saya lupa. Tahun dalam 40-an 50-an tu. Mana-mana syarikat yang hire dia, ambil dia jadi apa? Macam eksekutif ke apa ke macam itulah. Yang CEO ke, mesti syarikat tu akan naik. Mesti akan naik. Orang akan ambil khidmat dia dengan, dan masa dulu dah bayar $1 dah. Gaji dia $1 USD. Dulu. Pasal apa? Mana-mana syarikat yang ambil dia, ada satu syarikat besi tu nak lingkup dah. Ambil dia jadi CEO, boom, naik balik. Orang tanya apa tip dia? Dia kata tip dia macam ni. Dia kalau ada orang bawah dia, ada sedikit kebaikan, dia akan puji, dia akan sebut-sebut. Contohilah dia. Inilah akhlak yang baik. Walaupun kebaikan tu sikit, dia hargai sungguh. Lama-lama orang tu, walaupun dia ada kekurangan kot lain, tapi bila pemimpin tu puji kebaikan dia sebut, lama-lama dia akan berubah jadi yang baik. Kemudian dia sebut kalaulah dia ada dia punya orang dia tu buat salah, dia takkan sebut kesalahan tu. Kebaikan tu lah yang disebut, dia jadi contoh. Tengok, contohilah dia. Ini kita lain tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang duduk tempat kerja, punya banyak sumbangan dia tuan-tuan untuk tempat kerja tu. Buat sikit punya salah, yang tu lah yang duk highlight selalu. Mana kawan tu tak lemah semangat. Kawan bagi sumbangan punya banyak lah tuan-tuan, sikit punya high macam-macam hang kata. Mana tak lingkup tuan-tuan. Baik. Itu ada orang dia jiwa pemimpin, ada orang dia bukan jiwa. Boleh cek diri sendirilah. Baru ni viral lah, masjid yang top lah ni, masjid mana? Masjid Al-Bushra Merbuk. Ada ide imam dan dia jadi pengerusi. Ustaz Firdaus Firyabi Firabib ke apa benda. Dia itulah, muda lagi ustaz tu. Dia lah yang dia jadi jadi imam dan dia jadi pengerusi. Tapi sampai masuklah menang peringkat Asia apa benda tuan-tuan. Kita nampak orang lagu tu, dia memang jiwa pemimpin sungguh. Tu layak masuk bertanding jadi Perdana Menteri ke apa semua. Dia layak tuan-tuan. Dan antara saya tengok dia bercakap tu, antara benda yang paling pelik dia buat, paling pelik bagi runtuh semua pagar masjid ni. Masjid runtuh supaya tak ada gate orang boleh masuk. Tabung masjid letak kat luar. Banyak benda lah tuan-tuan yang buat kita pun dengar macam pelik tuan-tuan. Tapi dia buat jadi sungguh. Tapi nak buat tu bukan mudah. Kena ada jiwa yang macam dia. Jiwa yang macam dia. Jiwa ni kena besar tuan-tuan. Itu orang pernah mengadu pada ahli hikmah kan. Dia sedih orang kata kat dia. Kalau siapa yang orang kata sikit sedih, tak boleh jadi pemimpin tuan-tuan. Pasti pemimpin orang mesti kata baik lagu mana pun orang kata. Macam Nabi pun orang kata, Sayyidina Umar pun orang kata, Sayyidina Osman yang baik pun orang fitnah dia macam-macam. Orang mengadu pada ahli hikmah, dia sedih orang kata dia. Kawan ni kata. Ahli hikmah ni orang pandai ni, dia kata apa? Cuba kau ambil garam, kau letak garam tu dalam cawan. Garam, letak air dalam cawan, gelas, buh garam. Cuba minum. Rasa apa? Masin. Cuba ambil garam, jumlah yang sama, taruh dalam tasik. Cuba ambil air tasik tu minum. Rasa apa? Tak rasa apa. Macam tu jiwa manusia. Kalau jiwa tu seluas tasik, sikit punya kata tak jadi apa. Tak jadi apa. Jiwa dia sangat luas. Jiwa dia sangat besar. Tapi jangan pula buat jahat. Ada orang dia buat jahat, orang kata apa lentok. Yang tu teruk pula tuan-tuan. Ni kita dah buat baik, orang kata. Baik. Kemudian pengikut kerana yakni tanah subur memberi hasil lumayan yang dinikmati pemerintah dan mereka yang berkuasa dengan hidup mewah serta tenggelam dalam keseronokan dan kesedapan.
Mengikut kerenah dan keinginan nafsu, lagi kejam dan menindas. Puak yang tinggal berdekatan 3 wilayah mengalami kehidupan tenggelam timbul di antara Syria dan Iraq, sementara yang menetap di bumi Arab berpecah belah dan terdedah kepada persengketaan puak dan pertikaian kaum serta agama. Yang duduk tanah Arab pula suka perang. Aus dengan Khazraj perang, suku Quraisy sama depa Bani Bakar, Bani Khuza'ah, sama-sama depa suka perang, sikit punya hal pun perang. Kemudian bagaimanapun raja-raja Hijaz, mereka tiada mempunyai sebarang raja untuk mengekalkan kemerdekaan, juga tidak mendapat sebarang sokongan ataupun nasihat untuk mengadu kesulitan. Itu penting ada pemimpin. Pemimpinlah tempat nak mengadu, tempat nak menyatukan seluruh umat. Bagaimanapun raja-raja Hijaz, bila sebut Hijaz ni tuan-tuan tengok Arab Saudi tu. Dia kawasan tengah tuan-tuan. Arab Saudi tu yang macam tu bentuk dia. Kawasan tengah tu dipanggil Hijaz. Termasuklah Mekah Madinah. Mekah Madinah tu dipanggil kawasan Hijaz. Ada dalam peta tuan dia tunjuk. Bukan semua Hijaz. Ada Tihamah lah, ada Yamamah lah, ada Najd lah. Hijaz ni yang Mekah Madinah tu. Di kawasan tengah. Tengah daripada apa? Tanah Arab Saudi tu. Bagaimanapun raja-raja Hijaz dipandang tinggi serta disanjung oleh bangsa Arab. Dan mereka dilihat sebagai pemerintah dan hamba pusat keagamaan. Pasal dipandang hormat, pasal ada Kaabah. Pada hakikatnya pemerintahan Hijaz adalah gabungan kepimpinan sekular. Yang ni dia tak amalkan sangat agama Nabi Ibrahim AS. Dan tugas rasmi juga agama. Mereka merintah di kalangan bangsa Arab atas nama kepimpinan agama dan monopoli ke atas tanah suci dan sekitarnya. Mereka memberi perhatian kepada pelawak-pelawak Kaabah dan bertanggungjawab memastikan ajaran Nabi Ibrahim dipatuhi. Tapi dia dah ubah ajaran Nabi Ibrahim. Nanti kita sebut akan datang ni tuan-tuan. Sebelum diubah betul lagi dia ikut ajaran Nabi Ibrahim AS. Kemudian diubah oleh seorang lelaki. Tajuk lepas ni. Kemudian bahkan jabatan dan jawatan seperti parlimen yang ada sekarang, namun ternyata mereka begitu lemah untuk menjalani tugas berat dan terbukti dalam peristiwa pelanggaran orang Habsyah. Maksud dia walaupun mereka boleh memimpin, ada parlimen dan sebagainya, tapi bila nak perang mereka tak kuat. Sebab tu bila tentera Habsyah datang, dengan mudah dia boleh sampai ke kota Mekah, boleh sampai di depan Kaabah. Perang mereka tak pandai. Baik, kemudian tuan-tuan tengok muka surat sebelah. Muka surat 20. Habis tuan-tuan bab tu. Jadi kita cerita ni tuan-tuan sebelum agama Nabi Ibrahim AS diubah, dimodify tuan-tuan. Sebab ni kita nak masuk ni, ajaran Nabi Ibrahim dah mula dimodify. Asalnya betul ajaran Nabi Ibrahim, kemudian ikut Nabi Ismail teruskan, dia ikut lagi sampai seorang lelaki yang merosakkan. Dia cukup seorang lelaki tuan-tuan. Kalau seorang lelaki dia ada pengaruh, dia memang boleh merosakkan tuan-tuan habis. Bagaimana sirah tuan-tuan, kerana Abdullah bin Sabah ni dibenci Sayyidina Osman. Dia inilah tulis buku sejarah. Dia inilah banyak menghina Sayyidina Osman sampai jadi pemberontakan. Dia seorang tuan-tuan punya perangai, penat onar, sampai jadi pemberontakan terbunuhnya Sayyidina Osman bin Affan. Ini sama tuan-tuan ni. Asalnya ajaran Nabi Ibrahim itu betul. Kerana seorang lelaki ni yang Nabi nampaknya di dalam neraka, dia mengheret-heret berhala dia. Dia ni yang merosakkan ajaran Nabi Ibrahim AS. Daripada semua pakat sembah Allah, habis beribuan semua pakat sembah berhala. Baik, kita tengok agama bangsa Arab. Kebanyakan bangsa Arab patuh kepada seruan Nabi Ismail AS. Semua patuh, taat. Tak ada orang yang berani buat benda bukan-bukan. Yang ni menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Mereka menyembah Allah, beriman dengan keesaannya dan taat kepada agamanya, sehingga mereka terlupa pada bahagian yang diberi ingatan. Ada nanti tuan-tuan bahagian yang diperlupa. Bagaimanapun mereka mengekalkan asas kepercayaan seperti menyembah satu Tuhan, juga beberapa aspek yang lain dalam agama Nabi Ibrahim AS. Sehinggalah ketua Puak Khuza'ah, inilah. Jadi walaupun mereka ada mengabaikan sebahagian daripada amalan, tapi akidah tu betul lagi. Akidah tu betul lagi. Macam kita lah tuan-tuan, kiamat takkan berlaku selagi mana ada orang sebut Allah. Betul tak? Luka Ibnu Luka ada hadis sebut kiamat akan tidak akan berlaku kepada Luka ni orang yang bodoh tuan-tuan. Anak orang yang bodoh. Dia bodoh, ayah dia. Maksud bodoh ni bukan bodoh urusan dunia, bodoh urusan agama, jahil. Orang yang jahil urusan agama, dia jahil urusan agama, ayah dia pun jahil, tapi dia sebut Allah lagi. Selagi mana ada orang sebut Allah, selagi itu kiamat takkan berlaku. Kiamat berlaku ketika mana orang sangat jauh daripada agama, sampai sebut Allah pun tak ada.
Ketika itu baru berlaku kiamat. Sama di sini tuan-tuan, walaupun daripada mengabaikan sikit ajaran tu, tapi tauhid masih ada. Sehingga dirosakkan oleh seorang lelaki yang bernama, dia ni ketua puak Khuza'ah. Khuza'ah ni antara puak yang besar di tanah Arab, antara puak yang besar. Nama lelaki ni adalah Amr bin Luhai nama dia. Amr bin Luhai. Ini yang Nabi nampak duduk dalam neraka, duduk seret dia punya berhala. Dia ni bawa rosak kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik. Baru kembali daripada Syria. Dia terkenal dengan kejujuran, murah hati. Panggil dia bagus. Itu punca utama dia. Dia akhlak dia baik. Dia terkenal dengan jujur, dia tak tipu. Kemudian murah hati, pemurah. Sentiasa hormat dan ambil berat hal agama. Maksud dia orang yang sangat jaga agama tuan-tuan. Dia taat dengan ajaran Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni. Tu kalau macam kita ni, kita kata orang pak lebay lah tuan-tuan, kita kan pak haji macam itulah. Orang yang sangat-sangat taat dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Baik, kemudian telah dianugerahkan rasa sayang dan taat yang tidak berbelah bahagi oleh pengikut-pengikutnya. Jadi pengikut dia yang berada di Mekah ni sayang sungguh kat dia. Ambil Luhai ni sayang sangat-sangat. Pasal apa? Pasal akhlak dia baik lah. Akhlak dia cukup baik, suka tolong orang, ambil bergerak beragama tuan-tuan, hormat orang lain. Kemudian ketika di sana dia menyaksikan orang menyembah berhala. Satu fenomena dipersetujuinya, bahkan yakin bahawa amalan itu tepat kerana Syria ialah kancah para nabi dan kitab suci. Sebab tu tak boleh buat kesimpulan lagu tu. Bila dia pergi di Syria, dia jadi macam apa, culture shock lah. Di Syria, bila sebut Syam ni tuan, Syam ni ataupun Syria, Syam ni dia termasuk 3 negeri. Syria, Palestin dengan Lebanon. Itulah Syam. Bila sebut Syam termasuk 3 negeri tu. Tapi lah ni dah pecah lah kan, Syria, Palestin dan Lebanon. Tapi memang kawasan tu, kawasan Syam ataupun Syria ni memang banyak makam Nabi. Banyak Nabi Sulaiman di situ, Nabi Daudnya, Nabi apa? Nabi Yaqub, Yusuf, Ayub, memang di situ kawasan dia. Itu kawasan para nabi. Syam tu memang bumi para al-anbiya. Kita juga akan dibangkitkan nanti antaranya Syam, tempat yang apa? Mahsyar tuan-tuan, dikumpulkan bermula di Syria. Jadi itu nak cerita hebat. Bila dia sampai di situ, dia tengok orang Syria ni sembah berhala. Maka dia buat kesimpulan tuan-tuan, ini bumi banyak nabi, jadi sembah berhala ni betul. Sebab tu dalam agama tak boleh buat kesimpulan lagu tu. Tak boleh tuan-tuan tengok orang, tuan-tuan tengok orang macam ni tu. Jadi ada orang tuan, dia pergi Mekah, dia tengok macam mana orang Arab sembahyang, macam tu dia sembahyang. Tak boleh. Bukan semua orang Arab tahu. Banyak je orang Arab yang jahil tuan-tuan. Ada je orang Arab yang baca tak betul sembahyang, ada je. Dia kadang dia tengok je orang Arab buat, dia pun buat. Bukan makna orang Arab tu buat semua betul. Baik. Orang Arab pun dia tak sembahyang tuan, ramai je tak sembahyang. Tuan-tuan pergi. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni di Arab Saudi ada tim pula dah tuan-tuan, geng-geng etis. Jadi etis pula. Baik. Jadi dia sampai di sana, dia macam takkanlah salah. Ni bumi anbiya, depa sembah berhala. Jadi betul lah. Tak boleh macam tu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Quran sebut jelas, jangan kamu berpegang pada sesuatu yang kamu tak ada ilmu. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, ni hati dan fikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan dipersoalkan oleh Allah. Jangan kita ikut, kita tak tahu apa tuan. Apa pun tak tahu, kita ikut je. Betul ikut no. Betul ikut no. Dah dia lagu ni, betul ikut no. Jangan. Kena mengaji, tengok kita macam mana yang disebut dalam Quran dan hadis, bagaimana disyarahkan oleh para ulama. Jangan memandai-mandai. Jangan duk agak-agak tuan, agak-agak betul ikut. Jangan. Baik. Jadi yang ni diikut tuan, dia percaya. Baik, kemudian baik. Dia bawa pulang bersamanya sebuah berhala Hubal. Kali ini dia bukan balik kosong kan. Dia bawa berhala yang bernama Hubal. Dia yang bawa Hubal ni. Dan diletakkan di tengah-tengah Kaabah serta menyuruh orang ramai menyembahnya. Dia pergi ambil Hubal, dia letak kat tengah-tengah Kaabah, dia suruh orang sembah. Kaum dia pula sayang dia. Dia ni bagus, orang yang jujur, murah hati, ambil berat soal agama. Tapi kerana kejahilan, bila dia buat lagu ni, kaum dia berikut dia. Kaum ni fikir apa? Takkanlah dia buat salah, dia kan orang baik. Tak boleh tuan-tuan. Kena ada ilmu. Ilmu kena ada, jangan tengok tuan-tuan.
takut terikut-ikut tuan-tuan, benda yang salah pun ikut. Kaum dia pula taklid buta ya. Ambil luai ni baik, aku ikut je lah. Buat tanpa ilmu. Kaum dia pun ikut. Kemudian satu keadaan yang tersedia wujud ketika itu bahawa amalan pagan tersebar luas di seluruh Mekah juga ke Hijaz, sementara penduduk Mekah bukan saja pelindung rumah suci, bahkan juga seluruh tanah haram. Sebahagian besar berhala dengan nama-nama yang berbeza diperkenalkan ke kawasan itu. Dia macam ni. Am bin Luhai dia pergi ke Syria. Tuan-tuan tengok bagaimana cara fikir dia apa? Simple stick apa? Simple sangat dia fikir. Dia tak fikir pakai akal tuan-tuan. Dia pergi di Syria, dia tengok orang semua berhala, betul kot semua berhala ni, dia pergi ambil satu bawa balik. Sampai je di Mekah, dia letak berhala tu kat tengah, dia suruh kaum dia sembah. Kaum dia fikir apa? Dia ni buat betul kot. Dia pun tengok, dia ni buat betul kot. Dia ni apa? Dia nampak bagus akhlak dia. Kaum dia pun tengok, dah mengabaikan akal fikiran, mengabaikan ilmu, ikut juga. Kemudian pula orang yang di luar Mekah, pula dia fikir apa? Orang yang duduk di Mekah sembah berhala, takkan kita tak sembah? Semua fikir lagu tu. Semua tak nak fikir panjang tuan-tuan. Depa yang jaga Kaabah tu pun sembah berhala, takkanlah kita sini nak memandai-mandai. Jadi depa semua ikut disebabkan penduduk Hijaz sembah berhala, yang daripada Yaman, daripada Iraq ke, daripada Syam ke, semua pakat sembah berhala. Pasal apa? Penduduk Mekah sembah berhala. Itu yang saya sebut, pendengaran, penglihatan akan dipersoalkan. Jangan terus terima. Lainlah yang sebut ni ulama tuan-tuan. Ulama yang sebut ni jelas ambil Luhai bukan ulama yang muktabar. Tuan-tuan muktabar ni ulama yang kitab dia dipegang oleh seluruh umat. Itu panggil muktabar. Yang tu kita tak apa, macam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Maliki dengan Hanafi. Yang ni ulama muktabar yang seluruh dunia pegang pada dia. Dia ada juga orang menuntut ilmu tapi kita tak kenal lagi dia. Dia belum muktabar lagi. Jadi hak yang muktabar, Imam Ghazali nya, imam-imam yang terkenal ni tuan-tuan, yang menjadi panutan. Kalau sahabat Nabi itu semua muktabar, menjadi panutan semua umat. Baik, kemudian misalnya Isyak, yang ni tak masuk lagi kot ke masuk dah? Belum. Baik. Misalnya berhala yang bernama Manat disembah mereka di satu tempat dengan nama Musyallal dekat Bandar Qadiq di pinggir Laut Merah. Ni Manat. Baik. Sebuah lagi Lat di Taif, Lata di Taif. Ketiga Al-Uzza di lembah Nakhlah, yang ni antara Taif dengan Mekah. Ada berhala Uzza. Kemudian dan banyak lagi amalan menyembah berbagai berhala tersebar luas dan bilangan berhala bertambah di segenap pelosok Hijaz. Ada satu riwayat menyebutkan bagaimana Am bin Luhai dengan bantuan para sahabat jin telah memaklumkan kepadanya bahawa berhala pengikut Nabi Nuh, Wad, Suwa', Yarus, Ya'uq, Nasra ada tertanam di Jeddah, digali mereka dan seterusnya dibawa ke Tihamah. Panjang cerita ni nak sebut ni. Mata mengatasi lawan dan menepah. Pada musim haji berhala diagih-agihkan di kalangan anggota puak untuk dibahagikan pulang. Setiap puak dan rumah mereka dipenuhi berhala masing-masing, sementara di rumah suci adalah dipenuhi dengan berhala. Ketika penaklukan Mekah oleh Nabi SAW, sebanyak 360 berhala ditemui di sekeliling Kaabah. Baginda memusnahkan kesemuanya lalu dibuang serta dibakar. Tentu saya lupa sebut tadi, ada riwayat mengatakan dia dapat bantuan daripada jin, dan jin ni bagi tahu di mana tertanamnya berhala-berhala kaum Nabi Nuh. Jadi 5 tu yang mana dalam Quran sebutkan waktu Nabi Nuh berdakwah jangan sembah berhala. Kaum dia kata apa? Wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Kaum-kaum Nabi Nuh kata dekat pengikut dia apa? La tadharunna waddan, la tadharunna alihatakum, jangan tinggal Tuhan kamu. La, siapa Tuhan apa tu? Wad, jangan tinggal Wad. Jangan tinggal Suwa', jangan tinggal Yarus, jangan tinggal Ya'uq, jangan tinggal Nasra. Jangan tinggal. Nabi Nuh kata sembah Allah, dia pun sembah 5 ni. Katanya tertanam di mana? Jeddah. Jeddah ni mana? Di Jeddah. Jeddah ataupun Najd. Jeddah kan ni, Jeddah. Di Jeddah tertanam. Jadi jin yang tolong. Ni bukan benda yang pelik tuan-tuan. Memang jin boleh mai, dia menjelma. Kalau jin kalau dia tak menjelma, tuan-tuan tak nampak. Siapa yang mendakwa dia nampak jin yang orang tak nampak, Imam Syafi'i kata dia ni tak boleh percaya.
Sebab dalam Quran kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dengan anak pinak dia, jin lah, tengok kamu dalam keadaan kamu tak tengok dia. Quran sebut je lah. Tiba-tiba ada orang dakwa dia nampak jin. Quran kata tak nampak. Min haitsu la tarawnahum, kamu tak nampak dia apa? Hang kata nampak. Imam Syafi'i kata siapa yang kata mata tak berhijab, dia ni tak boleh dipercayai. Tapi jin boleh nampak bila dia menjelma. Dia boleh menjelma. Dia menjelma tuan-tuan. Bukan rupa asal lah. Menjelma. Macam hadis sahih sebut kan. Yang jin curi kurma, ingatlah jin curi kurma yang Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu tangkap tu. Sampai dia takut sangat dia ajak ayat kursi. Kan? Tu hadis tu sahih tu. Jin dia menjelma nampaklah. Iblis menjelma kat Nabi Allah Idris tanya kan yang boleh masuk bumi dan lubang jarum. Menjelma nampaklah. Jin kalau dia menjelma tuan-tuan nampak. Dia tak menjelma tak nampak. Benda yang sama juga berlaku zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kumpul semua buku sihir tuan-tuan. Buku sihir yang handal-handal zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kumpul di bawah singgahsana dia. Tanam di bawah singgahsana dia. Bila Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia, jin dengan syaitan, iblis tak boleh dekat. Dia akan terbakar. Maksudnya Nabi Sulaiman tu dah apa? Dia dah lindung lah tuan-tuan, buat pelindung. Jin tak boleh dekat dengan. Tapi yang boleh keluarkan adalah manusia. Iblis datang dalam rupa orang. Iblis kata, iblis tahu kat situ. Iblis kata dekat pengikut setelah Nabi Sulaiman tak ada, dia beritahu kat pengikut Nabi Allah Sulaiman, nampak tak? Ilmu yang hebat yang Nabi Sulaiman boleh merintah jin dan manusia. Dia kata boleh ya. Pegali bawah singgahsana dia. Kat bawah tu ada. Boleh tengok dalam tafsir Tabari, dalam tafsir apa? Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, ada dalam tafsir tu, tafsir Tabari. Jadi tapi iblis dia tak boleh gali. Dia gali dia tak boleh dekat macam jin kan, dia tak boleh naik ke langit. Betul tak? Nanti dia akan direjam dengan petir halilintar sebut dalam Quran tu. Dia tak boleh curi rahsia langit. Jadi iblis kata hampa gali. Orang tak percaya kat iblis. Kata kalau tak ada macam mana? Iblis kata tak apa, aku tunggu. Kalau hampa gali tak ada apa yang aku cakap, hampa bunuh aku. Dia pun gali, jumpa buku-buku sihir yang Nabi Sulaiman kumpulkan. Bila dia dah jumpa, maka iblis terbang. Dia lari terbang. Dan sihir itulah yang mereka amalkan. Dan sihir itu boleh kata sihir yang terkuat yang ada lah tuan-tuan. Sihir yang terkuat hak itu. Sebab tu sebahagian orang Yahudi mengatakan Nabi Allah Sulaiman bukan Nabi, dia tukang sihir. Pasal apa? Iblis tipu dia apa? Iblis kata apa? Nabi Sulaiman dapat kontrol jin, manusia dengan haiwan pasal guna sihir. Dia pun jumpa buku tu dan dia kata Nabi Allah Sulaiman guna sihir kontrol semua. Ada. Tu yang turun ayat Quran wattaba'u ma tatlu syayatin tu. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru tu. Sebab itu sama juga peristiwa ni. Dia main dalam rupa orang, dia tunjuk di mana tempat tertanamnya berhala. Kemudian keluarkan pakat sembah. Tuan-tuan sebelum saya lupa tuan-tuan nak semai nak isyak ni. Siapa yang lima berhala ni tuan-tuan? Inilah mula-mula disembah selain pada Allah. Yang mula-mula disembah selain pada Allah yang 5 tu, Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Sebelum tu orang tak sembah lagi batu, tak sembah matahari lagi, tak sembah bintang lagi, tak ada orang sembah lagi tuan-tuan. Siapa yang 5 tu? Itu semua wali-wali Allah tuan. Kekasih Allah. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Dalam tafsir Ibnu Katsir ke Tabari ada. Tuan-tuan boleh tengok apa tafsiran ni. Depa tu adalah rijalus salih min qaumi Nuh, orang yang soleh, wali. Jadi depa ni pengikut ramai. Wat ramai pengikut, Suwa' ramai pengikut, Ya'uq ramai pengikut, semua pakat ramai pengikut. Jadi bila falamma halaku, Ibnu Abbas sebut waktu 5 ni dah meninggal dunia, pengikut Wat dia sayang pada Wat, depa duk pergi ziarah kubur Wat, pergi ziarah selalu, baguslah. Pengikut Wat, Suwa' pergi kubur Suwa', pengikut Yaghus pergi kubur Yaghus, depa selalu pergi. Iblis dah janji nak menyesatkan anak Adam. Dia dah lama fikir lagu mana nak sesatkan. Dia tak tahu cara. Tapi Iblis tengok, oh ni ada peluang ni. Pasal dia terlalu taksub. Maka Iblis datang dalam rupa orang. Iblis kata kat depa waktu depa duk pergi kubur selalu ni, pergi ziarah, bukan buat salah apa pun. Iblis kata hampa nak tak? Aku buat hampa berhala seorang satu. Aku buat berhala kat hampa, letak kat tempat hampa selalu berkumpul. Dia berkata boleh ya. Masa ni belum ada larangan berhala. Sebab belum lagi ada orang sembah berhala. Maka dibuatlah berhala sebiji. Iblis buat sebiji macam Wat yang dalam kubur. Depa dah tak pergi kubur lah. Depa duduk kat tempat sembahyang depa. Bila habis sembahyang, depa tengok inilah patung kita punya tok syekh kita, tok guru kita. Depa letak patung tu kat belakang, bukan letak kat depan. Habis sembahyangnya depa tengok. Selang beberapa tahun, Iblis main lagi sekali. Dia kata apa? Hampa nak tak? Aku buat kat hampa seorang satu kat rumah.
Pengikut Wat semua dapat seorang satu berhala, Suwak, Yarus, Ya'un, Nasrullah semua dapat seorang satu kat rumah. Dia berkata nak benda free, siapa tak mau tuan-tuan. Boleh depa pun letak berhala. Kat rumah depa semua ada berhala Wat, Suwak, Yarus ni. Lepas tu kali ni iblis tinggal lama. Tinggal terus. Tak tahu berapa ratusan tahun, mungkin ribuan tahun sebab orang dulu umur panjang. Sampai bila? Sampai generasi tu dah mati, sampai mai anak depa dan sampai watanah sahal ilmu. Sampai depa tak tahu daripada mana asalnya berhala ni. Baru dia mai kali kedua. Dia pun tertanya-tanya, pasal apa ada berhala kat tempat semayang kita ada, kat belakang, kat rumah kita ada. Baru iblis mai. Dulu tok nenek hampa sembah yang ni lah. Sebab itulah dia diberi rezeki dan diturunkan hujan. Yumtarun wa yurzaqun. Bidat, pakat sembah semua. Nampak tak? Sebab tu jangan taksub, bahaya tuan-tuan. Bersederhana. Habis tuan kita dah nak semayang tuan. Saya mohon maaf tuan-tuan ada kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza